Mira. Mira tengah buat apa tu? Cikgu. Tak, Mira tengah cuba fahamkan tentang bab 5 pasal pembesaran ni, cikgu. Tapi Mira macam kurang jelas lah, cikgu. Apa yang dimasukkan dengan pembesaran tu? Okey, sebenarnya Mira, pembesaran ni mudah saja. Cuma dua benda yang kita kena ingat. Iaitu, dia mesti libatkan faktor skala dan juga pusat pembesaran. Faham tak? Faktor skala dan pusat pembesaran? Ya. Alamak, macam masih kurang jelas lah, cikgu. Oh, ya ke? Kalau kita buat uji kaji boleh tak, cikgu? Menarik juga tu. Jom kita mulakan. Tapi kita kena tutup lampu, Ya, lebih baik tutup lampu sebab kita ada surprise. Ada surprise? Wow, okey. Baiklah, cikgu. Kalau macam tu, jom kita buat uji kaji. Okey. Bila kita tutup lampu, kita tengok ada ke bayang-bayang yang akan terhasil, cikgu? Cuba Mira buat. Okey. Kalau Mira tengok macam ni dari sini kan, cikgu? Dah nampak dah bayang-bayang jari Mira. Dah nampak dah, cikgu? Ya. Kalau Mira ke belakang. Cuba Mira gerak. Dia makin besar lah, cikgu. Ya, agak-agak Mira. Apa yang Mira dapat lihat? Bila Mira tengok macam ni kan, cikgu, Mira dapat rasakan yang bentuknya sama. Ya. Okey, bentuk tak berubah. Ya. Tetapi saiznya yang berbeza. Ya, itulah yang kita nak belajar hari ini. Wah, menariknya. Kalau macam tu, jom cikgu kita masuk kelas. Jom. Jom. Didik TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar murid-murid tingkatan 5 yang sedang menonton sekarang? Seperti biasa, anda sedang menonton slot menengah atas di Didik TV KPM bersama saya, Syamira Nazir. Di mana pada hari ini, kita akan belajar mata pelajaran yang cukup menarik iaitu matematik untuk murid-murid tingkatan 5 dengan tajuknya Pembesaran dalam bab 5. Nak tahu siapa guru matematik yang cukup berpengalaman yang akan bersama dengan kita hari ini dengan cerita beliau datang dari utara. Nak tahu siapa? Jom kita saksikan profil guru. Wah, dan itulah sedikit biodata guru kita, Cikgu Nur Faiza Abu Bakar. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam, Mira. Apa khabar, Cikgu? Baik, Alhamdulillah. Manis, Cikgu berbaju kurung warna biru. Sama dengan saya, warna biru juga. Ya. Baiklah, Cikgu Nur Faiza dari SMK Convent Bukit Mertajam, Pulau Pinang, Cikgu. Ya, orang Pulau Pinang. Okey, baiklah. Dan tak lupa juga di studio turut serta bersama dengan kita pada hari ini, Cikgu Jurubahasa Isyarat, Cikgu Nur Ilda Kamaruzaman dari SK Pendidikan Khas Selangor Shah Alam Selangor. Terima kasih Cikgu Nur Ilda atas kesudian bersama dengan kami pada hari ini. Baiklah, Cikgu. Hari ini kita nak belajar matematik untuk murid-murid tingkatan 5. Ya, betul. Pastinya ada murid-murid di dalam studio yang akan bersama dengan kita juga. Ya, betul, Mira. Di dalam talian lah maksud saya. Ya. Okey, di manakah mereka? Assalamualaikum. Salam sejahtera semua. Wah, satu Malaysia lah, Cikgu. Ya, kawan-kawan saya. Okey, boleh Cikgu perkenalkan mereka? Okey, boleh, Mira. Okey, anak murid saya yang pertama adalah Dayana. Kemudian diikuti sebelah Dayana adalah Kelly. Kemudian di bawah pada Kelly itu adalah Nintiani dan yang sebelah Nintiani adalah Wanki. Semua ini merupakan murid saya tingkatan 5 dari SMK Convent Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Wah, baiklah. Salam perkenalan kepada semua kawan-kawan baru saya di dalam talian. Okey, Cikgu, untuk kita tak melengahkan masa lagi, saya nak tanya Cikgu, apa yang dimasukkan dengan pembesaran tu, Cikgu? Kalau kita boleh imbas semula. Ya. Macam tadi kita dah buat, ada melibatkan dua perkara penting. Betul. Iaitu faktor skala dan juga pusat pembesaran. Okey, tanpa buang masa, Mira, jom kita belajar. Jom. Alright. So, untuk hari ini, kita pergi kepada matematik menengah atas bab 5. Iaitu tajuk dia panjang sebenarnya, Mira. Kekongruenan, pembesaran dan gabungan transformasi. Tapi hari ini kita fokus kepada standard kandungan 5.2 pembesaran. Alright. Seterusnya, kita ada dua standard pembelajaran yang kita fokus. Pertama, menentukan imej dan objek bagi suatu pembesaran. Dan yang kedua adalah membuat dan mengesahkan konjektor
tentang hubungan antara luas imej dengan luas objek bagi suatu pembesaran. Okey, apa yang murid akan dapat hari ini? Kita ada 4 hasil pembelajaran. Okey, pertama, murid akan dapat menentukan imej dan objek berdasarkan faktor skala yang diberi. Kedua, murid dapat melukis. Jadi kita ada aktiviti melukis hari ini. Melukis imej bagi setiap objek yang diberi berdasarkan faktor skala yang diberi. Ketiga, melukis juga tapi melukis objek bagi setiap imej yang diberi berdasarkan faktor skala yang diberi. Dan yang keempat adalah mencari luas imej atau luas objek berdasarkan faktor skala yang diberi. Ini adalah 4 hasil pembelajaran yang murid akan dapat apabila mengikuti kelas kita pada hari ini, Mira. Baiklah. Okey, tanpa buang masa, kita nak tentukan imej dan objek bagi suatu pembesaran. Kita nak imbas kembali apa itu keserupaan dan pembesaran. Jika kita lihat di sini, Mira, kita ada gambar model rumah. Jadi saya nak tanya anak murid saya dulu, Dayana. Okey, Dayana, saya nak tanya, apa kaitan model rumah dengan rumah yang sebenar? Apa yang awak nampak serupa atau perbezaan dia? Saiz dia berbeza. Baik. Tapi bentuk dia sama. Okey, sebenarnya kita nak imbas kembali perbezaan dia adalah kalau pembesaran mesti bentuk yang sama tetapi saiz yang berbeza kerana bergantung kepada faktor skala. Baiklah, kita tengok ada di sini kita ada 2 segitiga, Mira. Ya, Okey, cikgu. katakanlah segitiga A itu adalah objek, maksudnya yang sebenar ibu dia, dan B itu adalah imej. Imej inilah yang terhasil berdasarkan faktor skala dan juga pusat pembesaran. Bagaimana nak menentukan? Kita sambungkan bucu setiap imej kepada setiap objek dengan syarat bucu yang sepadan. Macam ni. Katalah kita lambung daripada bucu di sini, bucu di sini. Jadi kita ambil pembaris dan kita akan sambung terus sampai situ. Kemudian kita ada lagi satu bucu di sini dan di sini. Murid ambil pembaris dan sambung, murid akan dapat satu garisan seperti ini. Apabila berlaku garisan seperti ini, kita akan jumpa atau kita akan dapat lihat titik pertemuannya. Titik pertemuan inilah dikenali sebagai P ataupun pusat pembesaran. Di sini murid dah memahami bagaimana mencari pusat pembesaran berdasarkan objek dan imej yang diberi. Seterusnya, kita juga boleh mencari daripada jarak menggunakan pusat pembesaran yang diberi, Mira. Jarak daripada objek, katakanlah A itu, jarak dia katakan A, kemudian jarak kepada imej adalah B. Jika Mira perhati atau murid perhati, dia mesti ambil bucu yang sepadan. Jadi tak boleh ambil bucu ikut suka. Kena sepadan di sini. Untuk mencari jarak yang sama supaya nilai faktor skala ataupun K. K ini murid kena ingat mesti K huruf kecil. Kalau K huruf besar bukan. K huruf kecil itu bermaksud faktor skala di mana jarak imej bahagi dengan jarak objek. Dan inilah maksud pembesaran. Satu transformasi. Perkataan transformasi itu murid kena faham di mana satu pergerakan dengan semua titik objek bergerak dari satu titik dengan satu nisbah malar. Titik itu adalah titik tetap yang dinamakan sebagai faktor pusat pembesaran, manakala nisbah malar dinamakan sebagai faktor skala. Ini fokus kita pada hari ini. Okey, seterusnya selain itu kita juga boleh mencari faktor skala dengan menggunakan formula yang saya ringkaskan. Jarak titik sepadan imej dari P, di mana P itu adalah pusat pembesaran, Mira. Jadi sangat penting bagaimana murid menentukan pusat pembesaran. Bahagi dengan jarak titik objek dari P, juga dari pusat pembesaran. Maksudnya pusat itu adalah titik tetap yang bertemu antara objek dan imej. Okey, selain daripada titik
kita juga boleh mencari faktor skala dengan menggunakan panjang sisi sepadan imej bahagi dengan panjang sisi objek. Maksud di sini, panjang sisi sepadan imej Mira dan murid-murid adalah katalah imej kita ambil panjang sisi di sini. Di sepanjang ini. Maka panjang ini mesti dibahagikan dengan sisi sepadan objek. Jadi tak boleh ambil sebarang sisi. Sebab itu perkataan sepadan ini saya warnakan warna merah supaya murid faham nak pilih sisi yang mana, sepadan yang mana. Katalah murid kata, cikgu saya nak cari yang ni lah, diberi ini. Ini adalah sisi sepadannya. Dan untuk objek, sisi sepadannya adalah mesti di sini. Mesti murid ingat dengan cara yang mudah adalah faktor skala mesti imej per objek. Panjang imej per panjang objek. Okey. Saya rasa itu saja untuk pengenalan bagi topik pembesaran. Cukup jelas cikgu. Itu baru masuk pengenalan cikgu Yang Mira boleh ambil tadi, cikgu sentuh ambil bucu dan juga sisi yang sepadan dan juga dalam formula K kenalah huruf kecil. Ya, itu penting. Itu penting cikgu Okey kawan-kawan, kita berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini untuk lebih banyak perkongsian tentang tajuk pembesaran. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Baik, kembali kita dalam slot menengah atas di Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan kita Cikgu Nur Faiza serta murid-murid di dalam talian dari SMK Konvent Bukit Mertajam Pulau Pinang. Baiklah cikgu, di segmen ini apa pula perkongsian cikgu bagi memahami tajuk pembesaran? Silakan cikgu. Okey Mira, tanpa buang masa, macam saya cakap tadi, perkara yang paling penting dalam pembesaran ada dua benda, faktor skala dan juga pusat pembesaran. Dan bersama ini kita nak buat satu aktiviti tau Mira, menggunakan buku teks. Jadi murid-murid di rumah boleh sediakan buku teks masing-masing. Okey, seterusnya ini adalah daripada buku teks di mana murid boleh membuka muka surat 137 dan jom buat bersama dengan saya. Okey, apa tujuan tajuk ini adalah untuk bagaimana Mira kita nak tentukan juga faktor skala berdasarkan imej dan objek yang diberi. Okey, tanpa buang masa Mira, kita sebenarnya ada 4 segitiga di sini. Tetapi pertama macam saya pesan, kita mesti kenal pasti mana satu objek dia atau ibu dia di situ. Dan di sini adalah untuk makluman murid, segitiga yang berwarna biru ini adalah objek. Okey, manakala segitiga yang pertama, kedua, ketiga adalah imej. Dan sekiranya kita lihat secara mata kasar, kita dah nampak dah semua bentuk yang serupa. Tetapi berbeza apa Mira dekat sini? Yang berbeza ialah saiz cikgu. Ya, pandai. Okey, yang berbeza adalah saiz, sama ada lebih besar, lebih kecil ataupun berlawanan arah. Okey, ini yang kita nak kongsi di sini Mira. Okey, pertama kita nak buat satu aktiviti. Okey, murid di studio, murid di rumah, jom buat bersama-sama. Kalau kita lihat segitiga yang pertama, maksudnya kita fokus pada segitiga ini. Okey, kita ada nak mencari nisbah panjang sisi sepadan. Ayat di sini adalah sisi sepadan. Kalau kata A1, B1 Mira, Mira pun boleh buat. Saya dah sediakan untuk Mira. Okey. A1, B1, kita kira berapakah bilangan kotak sepanjang sisi ini. Jadi murid-murid dah boleh cuba menjawab. Dan AB adalah panjang sisi yang sepadan dia. So ini adalah sisi sepadannya. Dan kalau kita buat, cuba murid buat, kita buat dan kita akan dapat jawapan seperti yang saya akan tunjuk. Murid di rumah pun boleh cuba menjawab dan juga murid di studio dan Mira cuba mengira. Kita tengok Mira dah mula kira dah. Saya dah kira ni cikgu. Berapa kotak A1, B1, okey, bahagi dengan AB. Mira dah siap ke?
Kalau Atau murid saya dah siap? Saya dah siap, cikgu. Berapa Mira dapat? Kalau tengok daripada gambar rajah yang diberikan cikgu yang dalam buku teks ni, Ya. kalau tengok A1 B1 panjang dia ialah 16 kotak, cikgu. Alright, pandai. Okey, kalau AB? Kalau AB pula, kalau saya kira panjang dia ada 8, cikgu, 8 kotak. Ya, jadi dia sebenarnya akan dapat 16/8. Bila kita kira, kita akan dapat 2. Ya. Okey, sekarang cuba pula kita kira nisbah jarak bucu. Jarak bucu dari titik P. Kita kena cari dulu pembesaran. Ingat, pusat pembesaran adalah kita menggunakan pembaris sambung daripada bucu kepada bucu yang sepadan. Cuba Mira buat dan juga murid di rumah buat. Di manakah nilai atau tempat pusat pembesaran tersebut? Okey, kita akan buat seperti ini. Saya dah dapat 1. Kemudian kedua dan ketiga. Sama tak Mira dengan saya? Sekejap, cikgu, saya cuba. Kalau Murid-murid di cikgu studio punya- sama tak? Kelly dapat jawapan yang sama tak? Okey. Dapat, Mira dah cikgu. dapat. Okey, jadi apa yang Mira dapat? A1P berapa kali ganda? Kalau kita lihat daripada bucu image ini kepada inilah pusat pembesaran dia. Right? Jadi kita gabung, kita nampak kita ada 2 bahagian. Mira, sebab Ya, cikgu. itu kita akan dapat 2/1 sama dengan 2. Baiklah, saya minta murid di rumah dan juga di studio boleh melengkapkan bahagian B1C1 bahagi dengan BC. Seterusnya, kita tengok dapat tak jawapan sama seperti saya. Cuba murid mengira bilangan kotak berdasarkan yang diberi. Okey. Kalau B1C1, cikgu Ya, B1C1. Jadi kita tengok di mana kedudukan B1C1 kita, berapa bilangan kotak, Okey. bahagi dengan berapa bilangan kotak BC. Kalau siapa-siapa yang dah habis, murid yang di studio boleh angkat jawapan. Ada tak yang dah dapat jawapan? Cuba dapat berapa bacaan di sini? Okey. Mira rasa Mira macam dah dapat je, cikgu. Mira dah dapat. Murid saya tengah menjawab Tak lagi apa, ni. kita bagi mereka masa, cikgu. Ya. B1, P1. Nitya ni mungkin dah dapat. Diana, Wanki atau Kelly mungkin dah dapat. Kalau dah dapat, boleh tak angkat jawapan berapa yang murid dapat? Kelly macam nak angkat je. Angkat Kelly, berapa? Confident. Ya, Kelly dapat 12/6. Mira dapat sama tak? Mira pun dapat sama, cikgu. 12/6. Okey, 12/6 sama dengan 2. Okey, tanpa buang masa, kita cek jawapan. Boleh Mira? Boleh, cikgu? Alright, so kita cek jawapan, murid akan dapat seperti ini. Okey, bila kita buat, kita dapat semua nilainya adalah sama, iaitu 2. Jadi, sudut sepadannya sama ke tidak? Sama, cikgu. Sama. Jadi, sebab itu jawapannya adalah ya. Ya. Dan serupa tak segitiga ABC? Serupa tak? Dia tak tanya beza, dia tanya serupa. Jadi, jawapannya juga adalah Ya. Okey, serupa. Tapi saiz yang berbeza. Okey, tanpa buang masa, kita nak pergi kepada segitiga kedua. Alright, segitiga kedua. Cuba murid saya di studio dan juga di rumah mengira apakah bilangan kotak antara A2B2 bahagi dengan AB. Saya bagi masa sedikit sementara tu Mira pun nak kira ni. Okey, kalau Mira kira Okey. A2, B2 kan, cikgu? Ya. Okey, ni A2. Ah. Kalau kira kat sini, Mira macam dapat 4, cikgu. Okey, 4. Okey. Lepas tu bahagi dengan AB kita adalah berapa? Okey. Kalau bahagi dengan AB kita Mira kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, Ada betul. 8 kotak, cikgu? Ya, betul. Jadi, kita jangan tersalah. Mesti ambil yang image bahagi objek Mira. Sebab objek kita adalah AB. Ya. Ya. Jadi, jawapan yang kita akan dapat adalah seperti ini. Dan murid di rumah, jangan lupa apabila murid dapat jawapan dalam bentuk pecahan, Mira, kita mesti jadikan dia dalam bentuk termudah. Ya. Mesti. Baru murid dikira jawapan itu betul. Kalau murid tulis 4/8, jawapan itu tidak dianggap lebih tepat. Sekiranya kena tukar kepada 1/2. Itulah jawapan sebenar dalam matematik. Baik, cikgu. So kalau kita kira daripada jarak bucu juga Mira, okey, kalau kita buat jarak bucu seperti ini,
murid dapat dan murid juga akan dapat jawapan yang sama di mana murid akan kira bucu daripada imej Mira kepada pusat adalah kita nampak satu bahagian. Terusnya daripada objek pula kita akan nampak dua bahagian. Sebab itu jawapannya adalah 1/2. Dan murid boleh cuba menjawab di rumah, cuba kira sisi sepadan yang lain dan murid akan dapat jawapan seperti ini. Kita nak cepat sikit Mira boleh? Boleh cikgu. Kita dah tahu dah basic dia kan? Okey, so kita dapat sebegini dan jelas semuanya adalah sama ataupun sepadan. Jadi, maka sudut sepadannya juga adalah sama dan segitiganya juga adalah serupa tetapi saiz yang berbeza. Okey, seterusnya kita nak buat segitiga ketiga. Okey, kita nak mula segitiga ketiga di mana kalau kita kira di sini, Mira perasan tak ada tanda negatif pada jawapan saya? Perasan cikgu. Kenapa negatif? Sebab dia adalah berlawanan arah. Saya tahu semua murid dah pandai untuk mengira bilangan sisi yang sepadan. Cuma murid kena ingat, sekiranya kedudukan objek dan imej adalah bertentangan atau berlawanan, jawapan mesti dalam bentuk negatif. Yang ni murid kena ingat. Okey. Jadi murid akan dapat negatif 3/2 dan kalau kita sambung daripada bucu imej kepada bucu objek juga, kita nampak berlakunya persilangan sebegini Mira. Ya. Murid nampak saja berlaku sebilangan macam paksi macam huruf X lah katakan, automatik jawapan mesti negatif. Itu murid kena ingat. Kenapa? Sebab dia adalah arah yang bertentangan ataupun arah berlawanan. Tetapi cara mengira faktor skala Mira adalah sama. Tetap sama. Bilangan sisi imej yang sepadan bahagi dengan bilangan sisi objek. Saya rasa murid di rumah, murid di talian dan juga Mira faham bagaimana nak mengira faktor skala berdasarkan imej yang diberi. Alright. Jadi kalau murid buat, murid di rumah boleh cuba buat dan boleh cek jawapan. Adakah jawapan murid sama dengan jawapan saya, jawapan Mira di studio. Dan bila kita lihat di sini, semuanya adalah benar, sama, maka sudut sepadannya adalah sama, cuma segitiganya adalah saiz yang berbeza kerana faktor skala. Saya selalu sebut faktor skala dan juga pusat pembesaran. Sebab dua benda ini yang sangat penting untuk tajuk pembesaran. Okey, seterusnya, baiklah kita pergi kepada nak menilai faktor skala yang berbeza mempunyai nilai pembesaran yang berbeza. Jika kita lihat secara ringkasnya, saya dah meringkaskan murid dan murid juga boleh melihat di dalam buku teks. Ya. Apabila faktor skala itu lebih besar daripada 1, maka imej yang terhasil adalah lebih besar daripada objek. Okey. Tanpa buang masa perlu hafal ke? Tidak perlu hafal. Murid-murid saya tak perlu. Murid hanya perlu memahami apakah kaitan faktor skala dengan imej dan juga objek. Tapi saya nak bagi tips. Tips saya yang pertama, murid kena ingat. Jika saiz imej itu besar, saiz objek itu kecil, maka nilai K-nya adalah lebih besar pada 1. Bagi saiz imej yang sama dengan objek, sama. Jadi, K-nya adalah sama dengan 1. Manakala, bagi jika saiz imej kecil dan saiz objek besar, akan dapat nilai K-nya 1 dalam bentuk pecahan dan jika imejnya besar, objeknya besar tetapi arah yang berlawanan, murid akan dapat nilai K-nya adalah negatif yang saya cakap tadi, kurang daripada sifar. Okey, seterusnya saya nak kenal pasti. Okey, ini diberi faktor skala Mira. Mira, 5/2. Okey, kita lihat faktor skala lebih besar daripada objek. Bila lebih besar, maka imej kita akan jadi besar ke kecil? Akan jadi besar, lebih cikgu. besar. Jadi antara A dengan B, mana satu imej? A ke B? Sebab kita akan dapat imej yang lebih besar. Jadi imejnya ialah B, cikgu. Ya. So, kita nampak di sinilah murid mengenal pasti mana satu objek, mana satu imej. Tahniah. Okey, manakala faktor skala K sama dengan negatif 3. Abaikan negatif sebab negatif itu arah yang bertentangan. Tapi maksudnya skalanya adalah
3. Okey, jadi imej dia mesti lebih besar daripada objek. Di sini murid mengenal pasti. Okey, seterusnya Mira, ini yang kita nak masuk. Melukis imej berdasarkan faktor skala yang diberi. Kita akan bersama dengan saya bagaimana nak melukis dengan tepat. Pertama, murid saya, apabila diberi faktor skala 2, di sini adalah saya nak kongsi dengan murid boleh lihat bersama dengan saya. Mesti guna pembaris, mesti pembaris. Okey, di sini adalah pusat pembesaran. Bila dikata faktor skalanya adalah 2, dia mesti jarak, katakan saya ambil bucu di sini. Maka saya akan sambungkan bucu dengan pusat pembesaran sebanyak 2 kali ganda. Jadi murid boleh jawab 1, 2, 3, 4. Dia akan naik 2 kali ganda. 5, 6, 7, 8. Jadi di sinilah bucu imej tersebut. Seterusnya, katalah saya ambil di sini, bucu di sini dan murid akan dapat 1, 2. So, bucunya adalah di sini. Sebab apa? Sebab faktor skalanya adalah 2. Dan seterusnya kita buat bucu semua. Jadi murid di rumah dan juga murid di studio boleh cuba menjawab. Dan murid akan dapat jawapan seperti ini. Saya dah tunjuk secara ringkas bagaimana nak melukis apabila diberi pusat pembesaran. Yang penting kena guna pembaris. Bila kita dapat di semua bucu-bucu ini, maka inilah imej yang kita dapat. Sekiranya kita lihat balik, objek kita adalah sangatlah kecil dan imej adalah lebih besar daripada objek. Sepatutlah betul lah K sama dengan 2 ataupun faktor skala sama dengan 2. Seterusnya kita cuba sekiranya nak buat lagi satu Mira. Okey, kita cuba nak buat lagi satu dan ini faktor skala 1/2. Maksudnya mesti imejnya lebih kecil daripada objek. So kita sambungkan. Kalau murid tengok, saya tunjuk sikit saja. Okey, pembaris kepada bucu. So kalau murid lihat kita ada 2 kotak disebabkan 1/2, maka dia akan melalui 1 kotak sahaja di sini. Sama seperti ditunjuk di dalam slide. Kemudian kita sambung semua bucu dan kita kira dan kita akan dapat imej seperti ini. Jadi saya rasa murid memahami bagaimana cara nak melukis imej apabila diberi faktor skala. Mira, kita boleh sambung sikit lagi ke? Kita masih ada masa? Boleh, Cikgu. Boleh. Okey. Sekarang, kalau tadi kita pergi kepada nak melukis imej, sekarang kita pergi kepada melukis objek. Masih menggunakan pembaris anak saya. Okey, pertama ini adalah pusat pembesaran yang diberi. Seterusnya kita nak lukis faktor skala 1/2. Ini adalah imej Mira. Jadi kita nak Jadi kita nak melukis objek. Maka kaedahnya adalah sama tetapi kita tahu objek mesti lebih besar. Besar, betul. Ya, sebab tu imej dia kecil. Jadi kita sambung saja bucu ke bucu. Semuanya sama tetapi 2 kali ganda. Dan kita akan dapat seperti ini murid-murid saya. Murid saya boleh cuba ya. Dan objek yang murid terhasil adalah seperti ini. Nampak tak? Objeknya lebih besar berbanding imejnya lebih kecil. Kerana faktor skala adalah 1/2. Saya rasa jelas untuk bahagian ini Mira, bagaimana nak melukis objek atau imej berdasarkan faktor skala yang diberi. Ya, betul tu. Jadi murid boleh menggunakan faktor skala itu sebagai rujukan sama ada imej ataupun objek itu lebih besar ataupun lebih kecil, Cikgu. Ya, betul Mira. Kalau macam tu, Cikgu, kita berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini untuk lebih banyak perkongsian daripada Cikgu Faiza. Jangan ke mana-mana, hanya di Menengah Atas.
Didik TV KPM. Baik, kembali kita dalam slot menengah atas di Didik TV KPM. Hari ini kita belajar mata pelajaran matematik untuk murid-murid tingkatan 5 dengan bab 5 iaitu pembesaran. Baiklah kawan-kawan saya di dalam talian macam mana? Okey ke? Masih bersemangat? Okey, kalau kita tunjuk sikit thumbs up. Okey, senyum sikit. Okey kawan-kawan semua. Dan yang di rumah pastinya pun sama-sama bersedia dan bersemangat. Jangan lupa untuk segmen ini anda kena sediakan kalkulator. Kenapa pula ni? Ada pengiraan ke Cikgu Faiza? Ya, kali ini kita nak masuk dalam lagi tentang luas imej dan juga luas objek. Okey Mira, tanpa buang masa, Baik. kalau tadi kita dah belajar bagaimana nak mencari faktor skala, sekarang kita nak pergi bagaimana membuat dan mengesahkan konjektor tentang hubungan antara luas imej dengan luas objek bagi suatu pembesaran. Kalau Mira lihat atau murid di rumah lihat juga, luas imej sama dengan K kuasa 2 darab luas objek. Tadi pun saya dah sebut K. So K itu adalah faktor skala. Murid dah pandai nak mencari faktor skala. Sekarang bagaimana nak menggunakan faktor skala tersebut untuk menyelesaikan masalah bagi mencari luas imej atau luas objek. Mari kita cuba. Saya tahu murid saya dah pandai dah di sini. Okey, kita tengok di sini Mira. Kita ada A, B dan C. Kita tengok A dulu. A diberi faktor skalanya adalah 2. Luas objek 18. Bagaimana nak mencari luas imej? Murid jangan susah hati. Saya akan ajar satu persatu untuk murid faham. Baik. Okey, langkah pertama. Ini adalah paling penting. Mesti tulis formula. Walaupun formula itu tak dapat markah, tetapi formula tersebut akan membantu murid untuk mendapat markah penuh. Jadi langkah pertama, luas imej sama dengan K kuasa 2 darab luas objek. Kita dah tahu K kita adalah 2, objek kita adalah 18 Mira. Betul. Jadi kita gantikan dalam formula yang diberi seperti ini. Bila dah ganti macam ni, apa nak buat? Tekan kalkulator sajalah untuk mendapat jawapan. Cuba Mira tekan. Okey, kalau satu Mira tekan 2 kuasa 2 okey darab dengan 18. Macam Murid ni, di rumah pun boleh mencuba. Okey, apa jawapan Mira? Cuba Okey, tekan. Jawapan Sama yang dengan. Mira dapat ialah bersamaan dengan 72 cikgu. Ya, mari kita lihat. Betul tak? Ya, tahniah. Dan saya rasa semua murid tahu bagaimana nak mencari luas imej jika diberi faktor skala dan juga luas objek. Okey, kita nak buat yang B, Mira. Baik cikgu. Okey, B adalah diberi faktor skala, diberi luas imej, tapi tak diberi luas objek. Langkah pertama, ingat macam saya cakap, mesti tulis formula dahulu. Macam ni. Kemudian, cuba murid ganti. Okey, cuba murid di studio dan di rumah cuba buat. Dapat tak berapa luas objek yang dapat? Mira pun rasa nak cuba tu. Saya nak kira jugalah, cikgu. Cuba menggantikan faktor skala dan juga luas objek seperti ini. Sekarang, murid cuba selesaikan. Ada tak murid saya yang dapat di studio boleh angkat mini whiteboard masing-masing sekiranya dapat jawapan. Saya tengok mereka tengah tekun mengira ni. Baiklah, saya pun nak kira jugalah cikgu. Boleh? Maksudnya kalau macam tu saya kena pindah di sebelah sana lah kan cikgu? Pandai Mira, dah pandai dah. Luas objek saya kena pindah di sebelah sana. Ya, sama. Betul. Okey. Saya tengok dulu betul ke tak ya cara saya buat ni. 2 per 3 3 tutup kurungan kuasa 2. kuasa 2. Okey. Murid akan dapat. Mira dapat jawapan berapa? Saya belum dapat lagi cikgu. Lepas tu saya buat darab 36 kan cikgu? Bukan. Sebenarnya bila kita pindahkan dia, maksudnya ini bila kita selesaikan, maksudnya kita akan 36 ini yang darab dengan 9. Oh. Mana datang 9? Datang daripada 3 kuasa 2. Kita pindahkan yang di bawah. Ingat, dalam matematik, kita nak elakkan pecahan, Mira. Baik. Jadi kita nak jadikan dalam bentuk linear. Ada dah dapat? Dayana macam dah Dayana jawab dah dah. tunjuk jawapan tu cikgu. Okey. Kita dah dapat jawapan. Jadi cuba kita lihat. Betul tak jawapan kita? Ya, tahniah Dayana. Kita dapat luas objeknya adalah 81. Wow, hebat Dayana. Okey, seterusnya murid saya cuba kira bahagian C. Ini kita nak cari apa? Nak cari faktor skala. Diberi luas imej dan juga luas objek. Jadi, langkah dia tetap sama, Mira. Apa yang penting, Mira, sementara kita menunggu murid di rumah dan juga di studio menjawab,
ingat murid saya, perkara yang paling penting adalah kena ingat formula. Okey, bagaimana nak mencari faktor skala di mana imej per objek? Kemudian dah tahu faktor skala tu apa, murid tulis formula. Luas imej sama dengan K kuasa 2 darab luas objek. Formula ini takkan berubah, tetap sama. Apa yang murid akan buat, hanya menggantikan nilai yang diberi dan selesaikan. Ada tak murid saya yang dah dapat? Siapa yang dapat? Tadi Dayana dah dapat. Kalau yang lain, ada yang lain tunjukkan jawapan? Ada tak dapat? Tengok Wanki tengah tekun, Nintiani, Kelly dan juga Dayana. Ada tak yang dah dapat jawapan? Siapa yang dah dapat jawapan boleh tunjukkan jawapan dan juga cara pengiraan mereka bagaimana. Wow, okay, laju tu Wanki. Okey, Dayana pun dah dapat. Tahniah. Okey, Nintiani pun dah dapat. Jadi kalau kita lihat di skrip, keempat-empat murid saya dah dapat jawapan. Jadi Mira, kalau kita lihat jalan kerja murid, semuanya sama. Mesti tulis formula dulu, macam yang saya cakap. Kemudian menggantikan, ingat K kuasa 2 tu sama dengan 9, tapi kita tak nak K kuasa 2, kita nak K sahaja. Jadi punca kuasa 2 9, kita dapat 3. Tahniah pada semua anak murid saya dan juga di rumah yang berjaya mendapat nilai K, iaitu K sama dengan 3. Okey, jadi dah semua. faham dah ni Mira. Kita nak pergi lagi mendalam sikit. Ya, cikgu. Penyelesaian masalah. Okey, di sini saya nak berkongsi tip pada murid. Bagaimana nak menjawab dengan mudah. Ingat murid, dalam matematik tak boleh abaikan ayat. Mesti membaca soalan yang diberi sampai habis. Dalam rajah di bawah, PQRS ialah image disebut di situ bagi JKLM. Jadi kita tahu JKLM itu ialah objek, manakala PQRS adalah image. Di bawah disebut suatu transformasi pembesaran. Ingat bila sebut pembesaran mesti ada faktor skala, mesti nak mencari luas imej, mesti nak cari luas objek berdasarkan soalan yang diberi. Kita lihat soalan pertama. A. Hitung faktor skala. Mesti ambil imej bahagi dengan objek. Ini dulu. Jadi kita kenal pasti imej dan objek. Seterusnya faktor skala, ini formula panjang sisi sepadan imej bahagi sepadan objek. Jadi kalau kita lihat imej kita, kita ada sisi QR di sini. Baik. Jadi sisi yang sepadan atau objek yang sepadan di mana Mira? Di KL, cikgu. Pandai di sini. Jadi murid jangan salah. Sebab itu di awal tadi kita belajar mana satu sisi sepadan. Seterusnya nak mencarinya adalah mesti 40/24. Tapi tak boleh, mesti mudahkan dia dalam bentuk termudah dan murid akan dapat faktor skala K sama dengan 5/3. Kalau murid tak tulis faktor skala, murid tulis K saja pun boleh, tak ada masalah. Mira. Baik, bagaimana kalau murid hanya tulis 5/3 sahaja cikgu tanpa K di situ? Boleh sebab soalan dah direct tanya. Hitung faktor skala. Tak ada masalah. Kalau soalan direct sebegini, tak ada masalah Mira. Okey, seterusnya kita pergi kepada bahagian B. Okey, bagaimana diberi luas JKLM ialah 36. Maksudnya tadi JKLM itu adalah objek. Jadi 36 itu adalah luas objek. Hitung luas rantau yang berlorek. Jadi bila kita nak mencari sebegini, kita tahu kita akan cari luas yang besar tolak luas yang kecil sebab kita nak dapat rantau berlorek. Betul. Okey, seterusnya mesti bagi yang saya cakap tadi, faktor skala kita dah dapat 5/3. Kemudian kita tulis formula, luas rantau berlorek sama dengan luas imej tolak luas objek. Kita ada formula tadi, luas imej sama dengan K kuasa 2 darab luas objek, betul? Betul. Luas objek kita dah bagi 36. Jadi kita cuma menggantikan dia dan kita akan dapat luas imej 100. Tapi soalan nak rantau berlorek. Jadi rantau berlorek, luas imej tolak luas objek. Jadi kita akan dapat jawapannya adalah 64 cm kuasa 2. Di sini. Jadi yang penting adalah murid kena kenal pasti mana satu objek, mana satu imej Mira. Kalau murid salah, maka jawapan akan salah. Sebab faktor skalanya akan jadi salah. Okey. Seterusnya kita pergi kepada soalan kedua. Saya rasa murid saya dah boleh get ready. Soalan kedua di sini Mira.
Baik. Okey, Rajah menunjukkan dua heksagon P dan Q. Okey, kita baca soalan. Dia sebut Q image dan P bagi P di bawah suatu pembesaran. Okey, kalau kita lihat di sini, Q itu adalah image. Jadi kita tandalah Q itu image. Objek kita adalah P. Okey, murid cuba cari apakah faktor skala. Kalau murid dah dapat, cuba angkat jawapan. Sama tak dengan saya? Wow, dah dapat lajunya jawapan. Kelly. Dah tunjuk jawapan. Sebab tu saya kata kalau murid dah faham Mira, dia senang untuk dapat. Ingat, faktor skala tu sangat penting. Kelly dah dapat faktor skala 5/9. Okey, tanpa buang masa, saya pergi kepada bagaimana mencari faktor skala dengan betul murid-murid. Pertama, image, kemudian objek. Murid jangan salah. Okey, faktor skala mesti panjang image per objek. Okey, murid jangan keliru ambil objeknya 8. Tak boleh. Objek mesti daripada sini ke sini. Itu sisi sepadan dia. Jadi, daripada sini, murid akan dapat 10/18. Dan ingat pesan saya, mesti jadikan dalam bentuk Termudah. Kalau tak ingat, tekan kalkulator sahaja. Murid dah dapat dan jawapannya adalah 5/9. Tahniah kepada murid yang dapat menjawab. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada nak menjawab soalan B, Mira. 4 markah. Bagaimana nak dapat 4 markah? Diberi luas Q. Q tadi apa? Objek ke image? Q ialah objek, cikgu. Image, cikgu. Q Tersasar ialah saya. image. Jadi 30 itu adalah luas image. Kan saya dah tanda Q itu image. Jadi 30 itu adalah luas image. Tetapi dia bukan nak luas image, dia nak rantau berlorek. Kalau tadi kita nak tengok rantau berlorek, mesti yang besar semua Mira, kita akan tolak yang kecil. Saya rasa murid tengah pun menjawab. Jadi kita kongsikan sikit bagaimana nak selesaikan di sini. Luas rantau berlorek sama dengan luas objek tolak luas image. Maksudnya di sini Mira, bergantung kepada bentuk image dan objek. Tidak semestinya image kena tolak objek ataupun objek tolak image. Yang penting murid memahami konsep bagaimana nak mencari rantau berlorek. Jadi kita dah ada luas image. Okay, kalau kita tulis balik formula yang diberi, luas image sama dengan K kuasa 2 darab luas objek. Tadi kan soalan A, kita dah cari nilai K kan Mira? Betul, dah jumpa dah K, dah jumpa dah. Jadi kita masukkan sahaja nilai tersebut. Kaedah pengiraan ini adalah sama macam kita buat tadi. Dan murid akan dapat luas objeknya adalah 97.2. Okey, ada tak murid yang dapat berapakah rantau berlorek? Luas rantau berlorek. Saya dah tunjuk step by step. Jadi saya rasa murid boleh mengikuti langkah penyelesaian yang betul. Nitian ni dah dapat ke? Ada dapat. Saya tak nampak berapa tu. Belakang sikit Nitian ni. Okey, 67.2. Okey, orang lain? One key. Okey, one key. Okey, ini jalan kerja yang lengkap ni. Sebiji dia tulis 1, 1, 1. Sekiranya murid boleh cek jawapan murid bersama murid saya di studio. Oh, Diana pun dah dapat. Kelly dah dapat ke belum? Bagaimana pula dengan Kelly? Mungkin tengah mengira. Tapi kan cikgu, saya nampak jawapan Wan Ki dengan Nur Dayana ada perbezaan daripada segi unit. Wan Ki lupa tulis unit macam mana? Nanti tanya cikgu macam mana tu. Okey. Dalam matematik untuk peringkat ini, kalau tak tulis unit pun tak ada masalah sebab Mira lihat dia bagi soalan diberi luas Q ialah 30 cm kuasa 2, hitung luas dalam cm kuasa 2. Dia dah bagi dah unit tersebut. Okey. Jadi jawapannya adalah betul. Tahniah kepada semua murid yang menjawab sama ada di rumah ataupun di studio. Wah, mudah betul kan? Mudah. Sebenarnya. Saya rasa itu saja perkongsian kita bagaimana antara hubung kait antara luas image dan juga luas objek Mira. Wow, nampaknya cikgu keempat-empat jawapan murid kita betul lah cikgu. Tahniah murid-murid di dalam talian dan juga di rumah yang turut serta menjawab soalan yang diberikan. Baik cikgu, kita berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, hanya di slot menengah atas Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Baik, kembali kita dalam slot menengah atas di Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan kawan-kawan saya di dalam talian. Kita ada 4 orang. Kita ada Wanki, Nitiyani, Dayana dan juga Kelly. Okey semua, tetap bersemangat. Tetap bersemangat. Tetap bersemangat cikgu. Okey, kali ini pula cikgu, apa pula yang cikgu nak kongsikan dengan cerita kita nak jawab lagi soalan. Kita nak uji lagi mereka cikgu. Ya, betul Mira. Dan lepas itu saya akan kongsikan tip mudah bagaimana nak menjawab dengan lebih cepat dan tepat. Okey. So, kita tengok ada soalan di begini. Cara nak menjawab. Ini adalah contoh soalan Mira. Ya. Okey, Raja menunjukkan dua sisi 4, JKLM dan EKFG. Di sini murid kena kenal pasti. Okey, yang dilukis pada suatu satah chartes. JKLM ialah image. Jadi murid boleh underline dekat situ, garis dekat situ, maklumat penting. Bagi EKFG. Di sini murid tahu JKLM adalah image, EKFG adalah objek. Itu langkah pertama Mira. Dan soalannya, dia tak suruh cari faktor skala pun, tapi dia suruh cari atau nyatakan perihalkan transformasi berikut. Di sini murid kena faham soalan. Bila disebut transformasi Mira, kita kena nyatakan apakah transformasinya. Adalah pantulan ke, putaran ke, translasi ke atau pembesaran. Jadi secara logik atau secara mata kasar, kita nampak perubahan daripada image dan objek Mira. Jadi cara menjawabnya adalah mesti kita tulis perihalkan transformasi. Cara menjawab yang pertama antara keempat-empat tadi, putaran ke, translasi, pantulan atau pembesaran, kita dah dapat lihat ini adalah merupakan transformasi pembesaran. Itu langkah pertama murid saya. Bila nak menulis di sini Mira, pastikan, saya terus tekankan kepada murid ya, pastikan ejaan kena betul. Tidak boleh tinggal walaupun satu huruf pembesara. Tak boleh. Sekiranya transformasi yang pertama ini dah salah Mira, jawapan yang akan datang akan dianggap salah. Alamak. Dianggap tidak lengkap. Ya, sebab itu saya kata sangat penting untuk murid memahami bagaimana nak menjawab. Kalau kata pantulan, pantulan kena tulis pantulan. Kalau kata translasi, translasi. Murid ingat ya, murid di rumah kita ada 4 jenis transformasi di mana murid dah belajar masa menengah rendah Mira. Pantulan, pembesaran, putaran dan juga translasi. Tetapi untuk soalan ini jawapannya adalah pembesaran. Bila dah sebut pembesaran, ada 2 faktor penting. Mesti ada faktor skala dan juga pusat pembesaran. Baiklah, bagaimana nak mencari faktor skala? Mesti panjang image bahagi dengan panjang objek. Jadi bila murid mengira image kita tadi adalah JKLM tadi, murid kira dan murid akan dapat faktor skalanya adalah 2. Okey, dan seterusnya bagaimana nak menentukan pusat pembesaran? Seperti yang saya nyatakan kepada murid, sambungkan semua bucu sehingga dapat titik pertemuan. Kebetulan dia dapat di sini, maka jawapan yang dapat adalah pada pusat pembesaran. Murid boleh tulis, kalau kata ada huruf di situ, tulis huruf saja. Ataupun murid boleh menulis koordinat di situ. Ya, boleh menulis koordinat di situ. Cuma di sini ada sedikit perubahan Mira. Saya betulkan di sini ya. Mungkin ada sikit slide. Kalau kita lihat di sini adalah pusat pembesaran. Sebab pertemuan dia Mira. Jadi bacaan dia punya ni koordinatnya adalah 81. Betul. Jadi murid di rumah boleh betulkan sebenarnya adalah 81. Dan pastikan, terus saya ingatkan di murid di rumah, pastikan menulis koordinat dengan betul. Jangan sesekali tertinggal tanda kurungan tersebut. Okey. Sebab kalau tertinggal tanda kurungan, itu bukan koordinat Mira. Sebab itu dalam matematik kita menekankan apa faktor yang penting. Okey, kalau kita tengok, cikgu saya tak tulis faktor skala, saya tulis huruf K. Boleh terima tak? Boleh terima. Tapi dengan syarat K mesti huruf Kecil. Jangan tulis K huruf besar. Di sinilah murid akan dapat berapa markah? 3 markah. Markah pertama pada pembesaran, markah kedua adalah pada faktor skala dan markah ketiga adalah pada pusat pembesaran. Okey. Itu saja untuk bagaimana nak menjawab apabila diberi soalan yang tanya perihalkan
transformasi. Jadi murid kena tahu, mesti kena cari faktor skala, mesti kena cari pusat pembesaran. Dua benda yang sangat penting. Betul. Okey. Jadi seterusnya, di sini saya akan kongsi tip untuk menjawab. Pertama, murid faham kehendak soalan. Kedua, murid kenal pasti mana satu objek dan mana satu imej. Dan yang ketiga, murid memahami bagaimana nak mencari faktor skala, luas imej dan juga luas objek. Ya. Jadi saya rasa itu saja. Akak ada lagi sikit? Sikit lagi. Okey. Ini cara menjawab dengan tepat. Macam saya dah terang tadi. Pembesaran dengan faktor skala dan pusat pembesaran. Berapa markah? 3 markah. 1, 2, 3 markah. Atau murid juga boleh menulis pembesaran seperti ini dengan K, di mana K itu juga adalah faktor skala, pada pusat pembesaran di mana pusat pembesaran dalam bentuk koordinat, bergantung kepada soalan yang diberi. Yep. Okey, saya rasa itu saja perkongsian hari ini, Mira. Betul. Apapun kepada murid, saya nasihatkan jangan putus asa, teruskan berusaha dan sememangnya matematik itu mudah. Ya, semestinya matematik itu mudah, kata Cikgu Faiza. Baik Cikgu, bagaimana pula dengan prestasi murid-murid di dalam talian Cikgu? Mereka dah menjawab sungguh-sungguh tadi tu. Macam mana Cikgu? Saya nampak murid dah memahami, boleh katakan murid memahami bagaimana nak menjawab atau mendapat markah yang penuh dan tepat untuk topik pembesaran. Maksudnya murid memahami Cikgu memahami dan saya rasa keempat-empat hasil pembelajaran kita telah tercapai pada hari ini. Nampak tu, semua suka, semua happy. You are amazing. Macam tu Cikgu. Okey, terima kasih banyak-banyak Cikgu. Dan kalau murid di rumah maupun di dalam talian ingin mendapatkan lagi atau mengukuhkan lagi pemahaman mereka dalam tajuk ini, di manakah mereka boleh dapatkan sumber rujukan Cikgu? Mungkin mereka boleh dapat di channel Didik TV dan juga di Sumberku. Betul tak Mira? Betul, di Sumberku. Ada link yang tertera di kaca TV anda. Jadi anda bolehlah layari laman Sasawan berikut. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Faiza atas perkongsian ilmu pada hari ini. Diharap memberi manfaat kepada semua murid-murid, murid-murid di dalam talian maupun di rumah yang menonton sehingga ke penghujungnya. Terima kasih dan tak lupa juga ribuan terima kasih kepada Cikgu Jurubahasa Isyarat kita. Kita jumpa lagi hanya di slot menengah atas. Assalamualaikum, salam sejahtera.